Okey, sahabat semua, sambil memandu saya terfikir nak beri satu manfaat kepada like FB saya. Mudah-mudahan like saya mendapat faedah bila awak sudi ber-FB dengan saya. Sebelum tu saya kenal diri saya Sabri Ibrahim Segi M. Kepada sahabat-sahabat yang mungkin pertama kali tengok FB saya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak ya. Saya tak nak buat masa lama-lama, saya zoom terus kepada poin, iaitu sebab apa? Sebab apakah kita semua, baru saya dan awak semualah, perlu kenal dengan pasti apakah potensi diri orang panggil, bakat orang panggil, ataupun kelebihan yang ada pada diri masing-masing. Kenapa? Terus to the point, jawapannya ialah supaya tidak rugi. Poin pertama, kenapa? Sebabnya ialah supaya awak tidak mempersiakan kelebihan yang telah sedia ada di dalam diri awak selama ni. Jadi kalau sekiranya awak tidak kenal dengan pasti kelebihan diri yang telah lama dah ada di diri awak, maka ianya adalah satu kerugian yang amat besar. Okey, poin pertama ialah rugi. Kalau awak tak kenal dengan pasti apakah kelebihan, bakat ataupun panggil benda apa pun yang ada dalam diri awak. Kenapa saya perincikan lagi dalam topik, dalam poin ini? Kerana kita perlu ingat, iaitu kelebihan yang ada di kita, bakat yang ada di kita ni bukannya datang dengan sendiri, tetapi ia adalah anugerah special, istimewa, khusus yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada setiap orang. Jadi bila kita dah tahu ia bukannya marina sendiri, tetapi dianugerah secara khusus oleh Allah Ta'ala kepada kita, maka pastilah kurniaan itu amat-amat cukup istimewa. So kalaulah sekiranya anugerah Allah Ta'ala kita persiakan, maka ia amat-amat merugikan. Nak faham gini, itu saya sebut segi konteks Allah Ta'ala kita tak rasa, sebab kita mungkin iman lemah, rasa tak rasa apa, biasa. Kita twist sikit dari segi nak faham dari segi dunia. Misal kata awak sekarang sedang ada masalah tak duit, amat perlu duit, tiba-tiba dapat surat daripada yang di Pertuan Agong, sila datang ke istana sebab dia atau baginda nak bagi duit secara percuma 1 juta, nak anugerahkan kepada awak 1 juta. Oh, tentu awak akan bergembira tak terkata di saat-saat awak perlu duit tu. Tiba-tiba tuanku hubungi awak datang istana, betul nak bagi percuma 1 juta. Kita rasa cukup-cukup. Anugerah itu anugerah manusia, kita rasa begitu hebat. Ini kan pula anugerah Allah Ta'ala yang memiliki amat banyak harta benda tak habis. Tiba-tiba bila Ta'ala berikan satu benda special, kita tak rasa apa-apa, tak melompat kegembiraan. Amat rugi. Amat rugilah. Okey, tapi yalah, kalau kita iman kita lemah, bila kita sebut apa-apa anugerah Tuhan ni, kita tak rasa gembira sangat. Tapi bila dapat anugerah kepada manusia dalam bentuk mata benda, emas berkilo-kilo, pangkat berbintang-bintang, duit berkepuk-kepuk, kita terasa. Itu taraf kita lah, taraf orang awam macam itu perangai dia. So alangkah rugilah kalau tidak kenal dengan pasti. So ini sebab dia kenapa kita perlu kenal dengan pasti apakah bakat ataupun kelebihan ataupun keistimewaan yang sedia ada dalam diri kita.
Baik. Sebab kedua, mengapakah kita perlu kenal dengan pasti apakah kelebihan kita ialah, poinnya ialah kita boleh guna pakai untuk menyumbang kepada orang lain. Poinnya ialah, sebab nombor 2 ialah untuk kita menyumbang kepada orang lain dengan menggunakan kelebihan bakat yang kita ada. So bila kita telah kenal pasti, oh rupanya bakat saya, bakat anda, bakat kita semua begini, maka kita boleh guna pakailah benda tu untuk menyumbang, memberi manfaat kepada orang lain. Itu sebab nombor 2. Kita boleh contribute kepada orang lain yang memerlukan. Sebab kita ada kemahiran bidang ni. So rugilah kalau anda tak menyumbang kepada masyarakat umum yang memerlukan sedikit daripada kelebihan yang awak telah ada. Okey, beres. Sebab nombor 3, mengapa kita perlu kenal dengan pasti apakah bakat ataupun keistimewaan kita, ialah kerana kita kena ingat sebenda, iaitu di luar sana masih ramai lagi yang memerlukan bantuan kita. Di luar sana Tuhan ciptakan dunia ni ada orang susah, ada orang miskin. So ramai lagi di luar sana yang memerlukan bantuan kita, yang susah rezeki apa, ikutlah memerlukan ilmu dan sebagainya. Ini 3 sebab kenapa kita perlu kenal dengan pasti apakah potensi diri atau bakat atau kelebihan ataupun keistimewaan yang Tuhan beri khusus kepada kita. Baik, jelas Adalah beberapa sebab lain. So saya bagi 3 je sebab. Baik, misal kata timbul soalan, wahai Sabri, apakah cara untuk kenal dengan pasti bakat, kelebihan, keistimewaan yang telah sedia ada di kita? Ini isu besar. Ini adalah isu besar yang saya yakin kalau sekiranya awak semua telah hidup hampir 40 tahun lebih, 50 tahun lebih, kalau hingga saat kemalam ini awak dengar bila saya ni tak tahu lagi apakah bakat, keistimewaan atau diri awak, maka ia amat-amat rugilah. Amat-amat rugi. Okey. Baik. Saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat semua supaya apabila saya ada manfaat, yang penting awak ambil pen dan kertas tulis. Satu teknik yang awak boleh guna pakai jikalau sekiranya sehingga saat ini awak tak tahu lagi apakah potensi ataupun bakat ataupun kelebihan yang telah sedia ada dari awak. Ambil pen dan kertas tulis. Okey. Dan ilmu sangat guna untuk awak beritahu, tunjuk kepada sama ada isteri ataupun suami, anak-anak, mungkin kalau anak cikgu, kepada anak murid awak, atau kalau awak sebagai kaunselor ni boleh berikan kepada orang yang diberi kaunseling. Caranya mudah sangat, iaitu sediakan satu buku dan satu pen. Langkah pertama, langkah nombor 1 ialah awak perlu pindahkan apa saja yang terlintas dalam fikiran awak. Apa-apa saja terlintas ke awak tu, bakat ataupun keistimewaan ataupun potensi ataupun kelebihan yang awak terfikir terlintas, pindahkan daripada otak berfikiran ke dalam buku tadi. Tuliskan, terjemahkan. Itu langkah pertama. Tulis je, nombor 1 sekian, nombor 2 sekian, nombor 3 sekian, nombor 4 sekian. Tulis sahaja. Tulis sambil habis tulis, sehingga apa saya terfikir, tulis je. Mungkin awak terfikir contoh bakat awak atau potensi awak sebagai penyanyi, tulis je lah. Kalau mungkin sebagai kasawan terfikir, tulis. Tukar emas, tulis. Penceramah agama, tulis. Jutawan emas, tulis. Penjual etak salai, tulis. Penjual kanopi, tulis. Kaya kan jual lampu, tulis.
kaya akan jual buah-buahan, tulis kaya jual buah naga, tulis kaya akan jual buah kelapa, tulis jutawan sembok, tulis jutawan apa lagi batu, tulis jutawan kereta, tulis apa lagi terfikir sahaja, jutawan kertas, tulis apa sahaja. Apa sahaja terfikir terlintas, tulis terjemahkan ke dalam buku tadi. Tulis satu-satu. Biarlah 10 ke, 1000 ke, 2000 ke, 5000, tulis sahaja. Tulis tu sehingga bila? Selagi tidak berlaku pertindanan. Katalah pada B ke-10 awak fikir nak jutawan jual buah kelapa. Tiba-tiba pada B yang ke-2000 nak jual kelapa. Contoh pada B yang ke-15 nak menolong orang dengan berceramah, tiba-tiba pada nombor yang ke-100 nak benda sama. So bermakna bila berlakunya benda sama keluar berulang kali, itu bermaksud habis dah. Okey, itu step pertama. Habis sahaja, selagi tak habis tulis. Kiralah siang, malam, pagi, petang, saya minum air ke apa saja, saya sambil jogging ke, saya sambil baca buku, terfikir tulis. Tulis sahaja. Katakan dah habis sekali, dah berlaku pertindanan, benda sama diulang-ulang, so habis. Langkah kedua ialah awak tutup buku. Tutup buku tadi, relax. Okay. Kemudian step kedua, di masa yang lain, di masa awak tenang, di masa awak mungkin lepas solat hajat, di masa selepas awak rasa matang, rasa waras, rasa cerah biji mata, kata, buka balik buku tadi. So step kedua lah, kita perlu buat saringan dengan cara potong mana-mana yang terlintas tadi. Potong mana? Potong yang tidak mustahak, yang langsung tak munasabah. Contoh, pada nombor 1 untuk terlintas nak jadi angkasawan, contohnya jadi sebagai penyanyi tersohor. Awak tengok contoh, diri aku ni bisu. Aku ni bisu, tak boleh, tak ada suara. Mana tak logik lah nak jadi penyanyi. Penyanyi perlu suara kan, tak munasabah kan. Awak perlu potong dengan pen atau dengan pensel. Contoh tengok nombor 2 pula, terlintas nak jadi angkasawan. Contoh awak suka diri awak, aku dah umur 70 tahun ni, tak munasabah boleh jadi angkasawan. Dengan usia aku, tak ada asas fizik, tak ada asas biologi, maka munasabah lah, potong. Contoh nombor 3 pula, pada bil nombor 3, contoh ya, nak jadi jutawan jual budu. Contoh kita tengok, aku nak macam munasabah je, sebab aku dah daripada kecil lagi sentiasa follow mak aku jual budu. Ada kemunasabahan kan? Sudah itu jangan potong, biarkan. Nombor 4, contoh tengok aku jadi tawan jual garam. Contoh, macam munasabah je sebab budu ni perlu garam. So mana-mana poin yang terlintas, angan-angan terlintas, potensi terfikir, bakat diri terfikir, takdir kelebihan diri terfikir yang musabah, biarkan dahulu. Anda potong mana-mana idea, berfikiran, potensi diri yang terfikir tadi yang langsung tak munasabah dengan hal situasi semasa anda. Mungkin sehari potong 3, potong 4, tak apa. Daripada 1000 yang ada senarai tu lah buku tu, sehari potong 5, esok lusa potong 3. Dengan penapisan yang dibuat, penapisan yang waras, penapisan yang matang, penapisan hati yang tenang, tanpa emosi. Mungkin perlu masa sebulan ke, tak apa, bebas. Sebulan ke 3 bulan terpulang. Baik. Bila sampai masa nanti, bila anda dah potong-potong mana yang tak munasabah dengan hal, kemampuan, situasi semasa nanti, insya-Allah saya yakin, contoh daripada ribuan
potensi diri, bakat diri atau kepentingan atau fikir tak diri boleh potong buang-buang, saya yakin akhir sekali ada satu ataupun dua potensi diri yang betul-betul munasabah dengan diri anda. Baik, selesai. Misal kata telah jumpa satu potensi diri pada ribu-ribu tadi, telah buat saringan pemotongan satu yang terbaik. Maka masuk step kedua. Contoh katakanlah anda telah jumpa satu potensi diri anda adalah contoh aku nak kaya jual budu. Jelas. Maka masuk step kedua. Masuk step yang ketiga. Di saat masuk step ketiga, contoh awak telah kenal dengan pasti, confirm, sahih, dengan waras, dengan matang bahawa awak ada potensi kaya raya, boleh bantu orang, boleh selesaikan masalah orang yang memerlukan produk budu yang berkualiti. Maka step ketiga yang anda perlu buat ialah pergi belajar dalam bidang buat budu, pergi kursus dalam bidang buat budu, join FB group dalam buat budu, buat kajian, baca buku, berbincang dengan orang lama, apa-apa sahaja benda-benda yang boleh menyebabkan bertambahnya ilmu, pengetahuan, pengalaman dalam bidang budu. Dan sentiasa konsisten mengumpul sebanyak mungkin informasi, maklumat, data sebagainya hanya dalam bidang budu sahaja, merangkumi 360 darjah berkenaan dengan budu sahaja. Dari segi peralatan dia, bahan dia, apa lagi sistem dia, dari segi pengurusan staff, dari segi kepimpinan, hanya fokus kepada bidang budu sahaja. Itu step ketiga, pergi belajar, tambah informasi, tambah ilmu. Inilah cara paling mudah sekali, 3 step sahaja bagaimana cara untuk kenal dengan pasti apakah potensi diri dan bagaimana potensi diri ini kita boleh guna pakai untuk memberi sumbangan kepada orang lain dalam bidang kita. Itu dia. Okey. Mudah-mudahan sahabat dapat suatu manfaat daripada episode saya ini, dan jikalau sekiranya bermanfaat kepada awak, jangan lupa untuk sampaikan, sharekan episode saya ini kepada orang lain yang memerlukan teknik yang paling mudah untuk mengenal dengan pasti potensi diri, bakat, kelebihan ataupun keistimewaan yang mungkin telah lama ada dalam diri awak, yang mungkin selama ni awak tak tahu cara untuk timbulkan potensi diri yang ada di awak. So ayo awak kena cuba praktikkan 3 step yang saya share ini, dan anda boleh guna pakai ilmu ni untuk membantu siapa-siapa juga yang memerlukan dalam bab nak tahu apakah bakat atau potensi ataupun kelebihan diri yang ada di dia. Kalau tidak, rugi sangatlah. Sedangkan boleh dikatakan kebanyakan manusia anugerahkan satu ataupun lebih kelebihan ataupun bakat atau potensi diri dalam diri dia, cuma dia tak tahu cara, so dia tak tahu, merugikanlah. Alright, mudah-mudahan manfaat kepada semua sahabat. Ingat ya, saya ulang sekali lagi bahawa apa saya share ni bukan untuk mengajar anda semua, tapi inilah cara saya mengulang kaji kepada mana-mana ilmu yang telah saya perolehi, supaya saya sendiri sentiasa kekal kuat ingat kepada ilmu-ilmu yang telah saya miliki, dan saya berikan kepada anda melalui episode ini supaya saya juga dapat sedikit imbuhan bila anda amal teknik bagaimana cara untuk mengenal pasti potensi diri, bakat, kelebihan yang telah ada dalam diri anda semua. Alright, semoga manfaat. Sekian, saya Sabri Ibrahim CKM. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.